الحمد لله القائل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan akan tiba lagi. Umat Islam di seluruh dunia akan memasuki bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang penuh dengan rahmat, berkat dan keampunan. Bulan yang ditunggu-tunggu dan disambut dengan meriah oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat mencapai nikmat dan kemanisan penghulu segala bulan itu. Sudah tentu kita bersemangat memikirkan apakah yang perlu dilakukan pada madrasah Al-Ramadaniyah yang akan tiba agar lebih baik daripada tahun sebelumnya. Menurut sirah, ketika masuk bulan Sya'ban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melipat gandakan kuantiti dan kualiti ibadat seperti puasa, qiyamul lail, zikir dan amal soleh. Hal itu yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa pada bulan Sya'ban sehingga kita mengatakan beliau ataupun baginda tidak pernah berbuka, dan aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali puasa Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di luar Ramadan melebihi bulan Sya'ban. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu yang bermaksud, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku tidak melihatmu banyak berpuasa seperti pada bulan Sya'ban. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, Sya'ban adalah bulan yang dilupakan oleh manusia, bulan di antara Rejab dan Ramadan. Pada bulan itu amal manusia diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku menyukai pada saat amal diangkat aku dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat An-Nasa'i. Bagaimana pula dengan kita? Adakah kita bergembira dengan kehadiran bulan suci ini atau tidak mempunyai apa-apa perasaan? Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, khatib ingin berkongsi tips persediaan awal sebelum tibanya Ramadan. Yang pertama, berdoa. Banyakkan berdoa agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dan dikurniakan kesihatan yang baik untuk menjalani ibadah puasa dengan sempurna. Yang kedua, ilmu. Tingkatkan ilmu pengetahuan mengenai Ramadan dan ibadah yang berkaitan dengannya. Yang ketiga, amalan sunat. Ambil tahu amalan-amalan sunat yang amat digalakkan di bulan Ramadan, seperti membaca Al-Quran, qiyamul lail, menghadiri majlis ilmu, bertahajud, berzikir, beriktikaf, bersedekah dan membantu golongan yang memerlukan, terutama saudara mara dan orang lain. Keempat, persiapan harta. Perancangan awal perlu dilakukan untuk membelanjakan harta bagi menggandakan infak di bulan Ramadan, terutamanya membayar zakat fitrah. Yang kelima, eratkan hubungan silaturahim. Perkukuhkan hubungan silaturahim dan bermaaf-maafan dengan kedua ibu bapa, suami isteri, adik-beradik dan sahabat handai. Yang keenam,
tumpuan Ramadan. Persiapkan diri dengan menjadikan Ramadan kali ini sebagai tujuan kita untuk meningkatkan amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterusan sehingga di luar Ramadan selepas ini. Yang ketujuh, taubat. Sambutlah Ramadan dengan membuka lembaran baru dan bertekad untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Bertaubatlah dari segala dosa dan kesalahan. Bersihkanlah hati. Semoga dengan persiapan ini kita dikurniakan ganjaran yang besar di dalam bulan Ramadan nanti. Marilah kita jadikan Ramadan tahun ini lebih baik dan bermakna dari yang telah kita lalui sebelumnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, barang siapa yang berpuasa Ramadan dalam keadaan penuh keimanan dan pengharapan, maka akan diampunkan dosanya yang terdahulu. Dan barang siapa menghidupkan Lailatul Qadar dalam keadaan penuh keimanan dan pengharapan, maka akan diampunkan dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Abu Dawud. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Amin. Ya muwaffiqat ta'irin wafiqna li ta'atika ajma'in wa tub 'alaina wa 'alal muslimin wa fir dhanba man yaqul astaghfirullahal azim astaghfirullah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi saya berpesan kepada diri saya sendiri dan sidang jamaah sekalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, melaksanakan segala titah perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ketahuilah bahawa hidup di dunia ini hanyalah sementara sahaja dan hidup di akhirat kekal selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita pada hari ini menilai kembali pegangan dan amalan-amalan kita sebelum kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hari yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang bermaksud hari yang tidak akan memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak, melainkan yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sejahtera. Pada hari Jumaat yang penuh keberkatan ini, marilah kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, limpahkanlah rahmat dan keampunan kepada kebawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, dan ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tuanku Hajjah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti Almarhum Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Haj, serta Tuan yang terutama Tun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rostam yang di-Pertua Negeri Melaka. Ya Sattar, Ya Alim, kurniakan kerahmatan dan keselamatan, penjagaan dan perlindungan ke atas negeri kami. Jadikan rakyatnya bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Lindungi kami dari perpecahan dan fitnah-fitnah. Berkatilah kehidupan kami dan hindarilah negeri dan negara kami dan umat Islam keseluruhannya dari bencana, bahaya, penyalahgunaan darah dan wabak penyakit. Allahumma arfa'anna al-bala wal-ghala wal-waba wal-riba wal-zalazil wal-mihan wa su'il fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an buldanil muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma ya ghaniyyu ya mu'id, kurniakan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dengan menginfakkan harta dan jiwanya kepadamu seperti pembayar zakat, pewakaf, dan berkatlah rezeki dan harta mereka. Kurniakanlah kerahmatan kepada barisan hadapan kami yang bertungkus lumus berusaha menghadapi wabak penyakit ini, dan berikanlah kekuatan kepada mereka. Anugerahkanlah kepada mereka keselamatan dan kesihatan yang berpanjangan dalam perjuangan menghadapi ujian ini. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar.